Yang pertama yang menjadi rukun iman kita ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Datang daripada keimanan kita pada Allah dan keimanan kita pada Rasul, sebagaimana yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitab, itulah kitab yang dinamakan sebagai Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang dia ni dapat memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman. Paling dominan dan sering dibicarakan di kalangan bukan sahaja masyarakat awam, lebih jauh dia ini dibahaskan dan diperdebatkan di kalangan ulama-ulama dan cendekiawan Islam. Jadi bila kita dah didepani dengan hal-hal tersebut dan benda ini amat memudahkan bagi kita untuk memahaminya, sekarang timbul persoalan-persoalan. Perlu tak kita nak mengenal? Perlu tak kita nak memaham? Perlu tak kita nak mengetahui hal ehwal yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Apa keperluan tahunya benda ni pada kita? Apa keperluan tahu dan faham benda ni pada kita? Apa perlunya tahu, faham dan mengerti benda ni pada kita? Jadi yang paling penting saya akan mendatangkan beberapa dalil. Antaranya termasuk ialah yang pertama yang menjadi rukun iman kita ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Sebab apa yang ni jadi paksi? Sebab apa yang ni jadi base? Sebab segala tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar, datang daripada dua sumber ini. Datang daripada keimanan kita pada Allah dan keimanan kita pada Rasul, sebagaimana yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitab, itulah kitab yang dinamakan sebagai Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang dia ni dapat memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tagline orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang bersifat gaib. Yang kita sebut empat paling dominan tadi sudah nyata atau jelas depan kita atau belum muncul? Imam Mahdi dah jumpa dah? Belum lagi. Dajjal dah keluar dah? Belum lagi. Nabi Isa dah turun dah? Belum lagi. Ya'juj Ma'juj dah keluar ke? Wallahu a'lam. Jadi sekarang tu benda tu kita percaya, kita beriman, dan dia ghaibiyah buat masa ni. Dia di luar pengetahuan kita, menjadi perkara yang gaib daripada ilmu dan makrifat kita. Jadi kita percaya benda ni walaupun dia ghaibiyah, walaupun dia tak datang. Sebab apa? Bila kita percaya pada Allah, kita juga percaya pada firman dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang jadi penyampai kepada wahyu dan firman tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita wajib mengimani dan membenarkan setiap kata-kata dia, setiap perbuatan dia, setiap pengakuan dan takrir daripada dia. Dan yang kedua ialah kita ni beriman kepada yang kita sebut awal tadi, iaitu beriman kepada hari kiamat yang nombor 5. Dalam hadis Nabi dengan Jibril disebutkan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apa dia iman itu? Iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasulnya, hari kiamat dan qadarnya. Ketentuannya sama ada yang baik ataupun ketentuan qadarnya sama ada yang buruk. Jadi bila kita dah beriman kepada hari kiamat, inilah yang jadi paksi kepada kita untuk meyakini tentang keberadaan munculnya 4 kumpulan ataupun 4 individu yang dighaibkan daripada mata dan ilmu kita sekarang. Seterusnya, yang menjadi paksi kepada kekuatan benda-benda tersebut inilah dapat mengukuhkan keimanan.
dapat mengukuhkan kepercayaan, dapat mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah dan perkara-perkara yang terlibat dengan rukun iman yang 6 tadi. Sekarang kita nak alihkan tujuan ataupun pandangan kita malam ini kepada satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ini ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan inilah yang disebut, yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah. Yang mana hadis itu panjang, tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maksudnya sunnah khulafah-khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah-khulafah yang terbimbing. Yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah, yang sentiasa diberi petunjuk. Bila kita ambil umum kata Al-Mahdi, yang diberi hidayah dan petunjuk juga tidak terkecuali dan terkeluar daripada 4 orang sahabat yang utama. Apa yang kita namakan sebagai Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Kalau ambil umum hadis tadi. Tetapi pengkhususan hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah bukan merujuk kepada 4 nama sahabat tadi, tetapi individu tertentu yang akan lahir daripada keturunan salah seorang ahli keluarga Rasulullah, yang dikatakan berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah bapa, dan ada riwayat yang menyebut akan datang daripada keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah ibu. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita pi lebih jauh, ada seorang ulama dianggap sebagai ulama yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim ni, bila dia lihat hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian sampai periwayatan tersebut kepada ulama-ulama, dan bila sampai periwayatan tersebut ke tangan beliau, beliau mula menyaring hadis-hadis yang ada keterkaitan dan penisbahan dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membuat satu komentar, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai Imam Mahdi terbahagi kepada 4 kumpulan hadis. Yang beliau sebut, yang pertama, ada hadis-hadis tersebut bertaraf sahih, ada hadis-hadis tersebut bertaraf hasan, ada hadis-hadis tersebut bertaraf gharib, ada hadis-hadis tersebut bertaraf maudhu' ataupun dhaif. Inilah pembahagian yang dibahagikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tetapi saya nak bawa di sini pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu, yang khilaf bagi mereka siapakah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Nabi, yang akan muncul di akhir zaman, kepada sekurang-kurangnya 4 bahagian. Bahagian yang pertama, ada ulama-ulama sebelum kita ni berkomentar bahawa Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman ni tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada individu yang sama yang akan diturunkan oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan pelik, jangan cepat melatah. Jadi ulama-ulama sebelum kita dah ada yang berpendapat dan berpandangan demikian. Maksudnya Imam Mahdi itu orang yang sama, iaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Satu pandangan. Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Utsmaniyah.
Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah. Dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia. Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Dan yang ketiga ialah, yang inilah yang disepakati oleh sebahagian besar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya kira peratusan besar yang diyakini dan dipercayai oleh kita semua malam ini, iaitu Imam Mahdi masih lagi belum dimunculkan oleh Allah, tetapi seorang individu, figure, personality, insan yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Yang kita sebut sifat dan ciri dia tadi ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, yang keturunan bapa melalui Hasan, keturunan ibu melalui Husain. Maksudnya dia tak muncul lagi, dia akan datang di kemudian hari bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada Hasan, sama ada Sahih, sama ada Gharib, sama ada Maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey, sekarang kita pergi pada pandangan yang terakhir. Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka, salah satu yang tak ada pada ahli sunnah wal jamaah ialah imamah. Kerana mereka percaya tentang keimaman. Yang tu yang dia ada imam 12 tu bermula daripada Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Bakhir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, sampailah yang nombor 11, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi nombor 12 dia tunggu tu ialah Imam Mahdi. Tetapi ada juga sebahagian daripada grup ini yang meyakini Imam Mahdi yang mereka tunggu yang nombor 12 tu merujuk kepada nombor 11 dah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang menghilangkan diri dia. Dulu dia pernah ada, kemudian dia gaib, dia hilang, dia duduk di satu tempat yang orang ni tak tahu, tetapi di akhir zaman dia akan raja'ah, dia akan kembali lagi untuk menjadi Imam Mahdi. Ini kita, anda nak pakailah, cuma saya nak keutarakan pendapat dan pandangan. Ini yang aliran Syiah punya. Jadi secara umumnya terdapat 4 pandangan, 4 yang pernah dikeutarakan ulama-ulama sebelum kita. Pertama, saya ulang balik, Imam Mahdi merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Yang kedua, Imam Mahdi merujuk kepada salah seorang khalifah daripada Daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, yang disepakati oleh sebahagian besar peratusan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak muncul lagi. Dan yang keempat, aliran Syiah yang mengatakan imam ke-11, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Baik.